Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Hari ini Agenda Awani ingin masuk ke pintu Pusat Pengajian Tinggi dan secara spesifiknya kita ke UPM pada hari ini kerana kita ingin bercerita mengenai peranan dan juga bagaimana kita bercerita in plan strategik UPM yang berjangka masa 7 tahun daripada 2014 hingga tahun 2020 kerana dalam menjelang tahun 2020 kebanyakan universiti di Malaysia bercerita mengenai taraf ataupun universiti bertaraf global, universiti bertaraf dunia. Akan tetapi kalau kita melihat kepada secara detailnya, secara spesifiknya, apakah yang kita takrifkan sebagai sesuatu yang berkelas global dan juga antarabangsa itu mungkin dapat dijawab kerana saya bersama dengan orang kuatnya di sini daripada Universiti Putra Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzi Haji Ramlan, merupakan Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Prof kerana bersama Agenda Awani pada malam ini. Dalam aspek kita bercerita mengenai UPM ada sasaran tersendiri untuk tahun 2020. Kita bercerita mengenai Global Putra 200 sebagai satu contoh untuk menjadi salah sebuah universiti yang disenaraikan dalam ranking 200 universiti terbaik dunia. Dan seringkali kalau kita bercerita mengenai kualiti sebuah institusi pengajian tinggi, ranking-ranking ini akan dilihat dan menjadi trend juga di Malaysia bagaimana keinginan kita melihat institusi pengajian tinggi negara berada di ranking tertinggi. Dan sahabat tahun juga kita memberikan perbandingan bagaimana tahap universiti di Malaysia berbanding dengan universiti lain di sebelah Asia juga kerana mereka sudah ada di situ. Dalam aspek itu, UPM mungkin ada plan perancangan strategik dalam 7 tahun tempohnya. Dan tahun ini, tahun 2014, mungkin tahun lepas banyak brainwash, banyak buah fikiran yang dicetuskan, brainstorming di situ, ribut minda. Tapi tahun ini pelaksanaan dan juga bagaimana ini diletakkan di atas kertas dan dapat diimplementasikan oleh seluruh warga UPM secara khususnya. Okey. Terima kasih Zul. Ini saya rasa semalam satu hari yang panjang bagi saya kerana saya berkongsi dengan masyarakat kampus. Dalam 2014 hingga 2020 dan terutamanya pada 2014 malam, saya telah memutuskan satu keputusan Naib Chancellor dan berasaskan apa yang kita kata mengungguli pencapaian mewajah masa depan. Kerana kalau kita lihat daripada latar belakang universiti, Universiti Putra Malaysia di bumi bertuah sedang, betul kita telah mencapai graduan-graduan yang terkemuka. In fact, di sebelah itu kita alumni kita yang mengendalikan bursa saham sekarang. Dia datang daripada UPM. Apa yang kita ni adalah dalam konteks universiti dalam tahun yang lalu. Kita telah mengeluarkan graduan PhD ni, PhD saja. 440 orang PhD. Dan jumlah graduan adalah 7,149 orang. Ini semua menjadikan satu keupayaan yang saya rasa luar biasa oleh satu institusi pengajian tinggi. Walaupun asas kita memang dah kokoh. Sekarang bagaimana kita nak memacu momentum ini untuk membawa universiti daripada 2014 hingga ke 2020. Ada 3 perkara semalam Zul. Satu adalah kalau kita lihat macam Zul kata 2013 apa pencapaian-pencapaian daripada RDCNE dalam riset penyelidikan, kita adalah research university dan sebagainya. Kemudian siapa dia anugerah saintis kita dan sebagainya. Yang kedua adalah meletakkan batu ataupun tanda pengukur pada 2014 hingga 2020. Yang ini 5 perkara kita dah buat. Dan kemudian bagaimana pula universiti terlibat sama dengan komuniti. Yang ini perkara-perkara semalam saya dah bincangkan dan juga sampaikan kepada staf dan juga temanya adalah PG 200 atau PG 200. Hasrat kami adalah selepas 2020 nanti Universiti Putra Malaysia UPM adalah di antara 20 senarai terbaik universiti mengikut QS ranking. Dan kita merasakan ini adalah dalam satu perkara yang kita boleh capai. Dan saya rasa kita mempunyai kekuatan dari segi akademik, pegawai tabir dan juga pelajar kita. Dalam tempoh masa 7 tahun dan menuju ke arah untuk mencapai 20 universiti terulung di dunia. 200. Ya. Prof tadi mengatakan bahawa ini mampu dicapai, mungkin tidak mustahil. Tapi dalam jangka masa 7 tahun itu, anjakan budaya kerja, anjakan budaya keilmuan itu juga perlu dilakukan dengan cara yang cepat juga. Kerana dalam masa yang sama juga, saingan dan juga kita bercerita mengenai ranking itu, daya saing itu bukan saja kita mengukurkan kepada apa yang ada di rantau ini saja, tapi dalam
peringkat yang lebih menyeluruh, dan dalam aspek yang sama daya saing itu juga datang dengan perubahan-perubahan yang semakin mencabar pada hari ini. Perubahan itu mungkin perancangannya untuk jangka masa 7 tahun, tapi ia perlu juga selari dan juga perlu diubah sesuai juga dengan keperluan dan juga kehendak semasa. Dalam aspek itu bagaimana flexibility untuk perubahan itu, dan juga bagaimana kesediaan untuk perubahan budaya itu ada pada hari ini? Kalau kita lihat dari dua segi kuantiti dan kualiti. Kalau kita lihat daripada kuantiti, bilangan rujukan ISI dan Scopus Index, Universiti Putra Malaysia UPM telah berada di dalam orang kata Big Boys Club, di dalam Citation Impact Journal dan juga Impact Factor. Mana kita sudah berada setanding. Dari segi tenaga pengajar, kita kalau ikut peratusan setanding dengan Harvard. Sekarang ini kita lebih daripada 80. 84% tenaga akademik kita mempunyai PhD. Jadi semua orang kata dalam ramuan tu memang dah ada. Dah ada. Cuma sekarang ini nak masak saja. Bila kita dah, dan kita harapkan dia punya output dan outcome dalam 2020 kita berada di landasan yang betul dan kita berupaya. Cara nak masak tu Prof, kerana hari ini itulah perkara yang menjadi satu ramuan atau formula yang perlu dicari. Kerana kalau kita lihat daripada segi nombor dan sebagainya, mungkin kita dapat bersaing dari segi nombor perkara itu. Tapi cara nak masak tu kalau dapat kita fahami. Kerana dalam aspek sebuah universiti itu bukan sahaja menawarkan bidang akademik yang terbaik kepada pelajarnya, kepada penyelidikannya, tapi sebuah universiti yang baik juga mampu mencipta satu kekayaan intelektualnya sendiri, mampu juga untuk menjana pendapatannya sendiri, dan itu kalau dilihat kepada pencapaian tahun lepas 30% daripada pendapatan UPM mampu menjana pendapatannya sendiri sebanyak 30%, satu langkah yang baik selepas adanya autonomi dan sebagainya. Dan hari ini juga kita melihat bahawa apabila dengan penjanaan ekonomi sendiri itu mampu dilakukan, secara langsung membawa juga dan juga membuka peluang kepada interaksi dan juga integrasi dengan pihak industri, dan juga dalam masa yang sama untuk pengkomersialan itu tidak menjadi satu masalah. Bagaimana kita melihat ramuan itu ada di UPM dan juga kesediaan untuk menuju ke arah itu? Zul cakap macam tukang masak lah ya. Now, talking about masak, kalau kita rasa masakan kita bagus, dia akan diterima oleh kita sama ada pembeli dan sebagainya. Dalam konteks universiti, kalau kita punya ramuan yang bagus dan cara kita masak itu betul, semua ataupun pelajar kita, graduan kita diterima untuk bekerja. Di Universiti Putra Malaysia sekarang ini kita boleh bangga 86% daripada graduan kita diterima kerja 6 bulan selepas dia graduate. Bermakna kualiti dari segi graduan ni dalam keadaan pasaran tak ada masalah. Dan kita pula tu satu, saya dah janji dan saya sudah ni matlamat saya 90%. Maknanya kalau ada 100 orang tu 90 orang akan dapat kerja. Ini menandakan kita punya konten, kita isi kandungan dan juga apa yang kita lakukan di universiti ini elok. Jadi bukan saja ramuan tukang masak, tetapi masakan dia tu adalah mengikut cita rasa pelanggan. Yang ini yang mustahak. Universiti Putra Malaysia sebelum diubah namanya, UPM kalau sebelum diubah namanya kepada 1997 kepada Universiti Putra, kita mungkin ingat kepada Universiti Pertanian Malaysia. Dan hari ini kita melihat bidang pertanian itu masih lagi menjadi sesuatu yang kekal relevan dan juga perlu dilihat dengan lebih cara yang lebih lestari pada masa akan datang. Dan kepakarannya itu ada pada UPM. Jadi mungkin kita nak bincang dan juga perhalusi perkara itu selepas ini, dan kita bagaimana kita dapat cerita mengenai daya saing para mahasiswanya. Itu perbincangan analisis agenda awal ini. Selepas ini kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kita masih lagi bersama dengan Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, Prof. Datuk. Kalau kita bercerita mengenai dahulunya kita UPM tu sinonim dengan pertanian, dan kita bertukar kepada Universiti Putra Malaysia bukan sahaja untuk menukar perspektif, tapi sikit sebanyak ini memberi satu branding yang baru dan juga membesarkan lagi fokus UPM itu sendiri. Dan dalam aspek ini kita bercerita mengenai kelestarian, dan tadi Prof juga tadi bersama kita dalam awal 745 contohnya mengenai keselamatan makanan dan sebagainya. Hasil kajian dan juga inovasi itu perlu datang dan juga perlu diketahui oleh UPM juga sendiri. Bagaimana itu mungkin kita boleh kongsikan dan kita fahami dengan lebih meluas dalam konteks semasa. Okey.
Isu makanan dan isu dari segi konteks pertanian. Bila konteks pertanian bukan pertanian saja, tapi termasuk perhutanan, termasuk veteriner dan sebagainya. Jadi dari isu dari segi pemakanan dan juga pertanian, kita rata-rata mengatakan pertanian adalah satu, ataupun orang kata is mother, the whole is the mother of all science. Untuk tahu pertanian, dia kena tahu environment, kena tahu dan sebagainya. Jadi Universiti Putra Malaysia, walaupun ditukar nama Universiti Pertanian ke Universiti Putra, saya kata tidak ada silapnya. Pihak kerajaan telah melakukan yang terbaik. Kalau saya bagi contoh tadi, Zul, dulu kita tidak ada perubatan. Sekarang ni kita ada fakulti perubatan. Kalau seorang itu pergi ke hospital sedang, umpamanya, kemudian graduan kata Universiti Pertanian, dia cakap, betul ke Universiti Pertanian ke? Tetapi dengan ada Universiti Putra, kita melebarkan sayap. Walau bagaimanapun penekanan terhadap industri makanan. Sehinggalah sekarang ini kita ada Halal Research Center. Ini salah satu daripada pusat kecemerlang yang ada di UPM. Selain daripada itu, bila kita tahu dari segi keselamatan makanan. Dan juga sekarang ini saya membawa bagaimana kita nak orang-orang di bandar dengan pinggiran bandar. Mereka harus makan. Bagaimana mereka boleh menyesuaikan dengan keadaan yang begitu kecil dan kita kenali dengan pertanian bandaran, ya. So ataupun urban agriculture. Kita tengok sekarang ini di negara-negara maju, di Jepun umpamanya, dia ada rooftop farming. Ada pula sekarang ni kita pergi di Jepun, B1 kalau ada basement 1 2 3, B1 tu pun boleh dibuat. B1 tu adalah untuk food. Kerana kalau ikut teorinya adalah hot air rises dan cold air di bawah. So dengan ini dia membuat satu ekosistem bagaimana pentingnya industri makanan bagi sesuatu tempat. Dan saya rasa dengan UPM dengan melakukan inovasi, saya kata beberapa kerajaan negeri telah menunjukkan minat. Dan saya rasa ini adalah satu cara kehadapan. Dan Universiti Putra masih kekal menekankan bidang pertanian dan bidang industri makanan pada untuk masa depan dan sebagainya. Dalam aspek itu, bagaimana jaringan industri dan juga komuniti boleh terlibat sama dalam usaha-usaha yang dijalankan? Kerana ini aspek yang dilihat pada kurun ini. Bagaimana, Prof? Ini saya rasa sebagai bidang penyelidikan, dia tidak akan memberi apa-apa makna sekiranya komuniti tidak bersama. Bagaimana dulu kalau kita pernah dengar buku hijau, umpamanya, dia tidak ada makna kalau tidak rakyat mengaplikasikan. Begitu juga dengan kami punya penyelidikan. Umpamanya dalam konsep fisiofonik. Bagaimana sekarang ini dalam modal dalam RM5 yang kita buat sekarang ni, RM5 modal boleh mengeluarkan household ataupun expenditure, perbelanjaan RM30 sebulan. Ini adalah signifikan yang kita boleh, dan saya rasa kita akan kongsi dengan pada masyarakat umpamanya. Cuma sekarang ini adalah bagaimana persepsi masyarakat. Kalau dulu macam Zul kata, pertanian semua orang tak nak. Tapi sekarang ini bila pertanian boleh tukar nama pada keselamatan, semua orang nak. So ini adalah branding yang kita ada. Tetapi hakikatnya Universiti Putra Malaysia bersama dengan agensi yang kita ada, kita berminat sekarang ini untuk security makanan, sehinggalah kita mempunyai inisiatif untuk menubahkan security institute pada satu institut pada security makanan negara. Mana kita boleh predict dan. So ini adalah peranan-peranan penting yang dijalankan oleh pelajar dan juga penyelidik universiti. Dan itu adalah pemangkin kepada kecemerlangan untuk 2020 nanti. Okey, Prof, kita nak juga bersama dengan rakan saya Nur Ramli yang sudah bersedia di bilik berita, yang mungkin nak tahu apakah yang trending mengenai UPM ni, kerana saya pasti kalau komuniti di UPM juga sangat aktif di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang kita boleh kongsikan dan kita boleh share dengan Prof kat sini? Ada sesuatu yang boleh dikongsikan, Zul. Dan kalau tadi bercakap mengenai ramuan makanan, akademi dalam mempertingkatkan sesuatu institusi UPM sendiri, mungkin boleh dilihat dari segi konteks sukan pula. Ia juga boleh meningkatkan institusi UPM sendiri. Dan kalau kita tahu dan kalau kita semua sedar, semalam berlangsungnya Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIP yang kedua yang dilangsungkan di UiTM. Dan kalau kita melihat sejarah UPM sendiri, masa SUKIP pertama dulu tahun 2012, UPM merangkul gelaran juara SUKIP. Dan kalau kita boleh lihat grafik,
memang sangat aktif orang bercakap mengenai SUKIP kali ini. Bukan saja Amirul Faiz tetapi ramai yang mahukan UPM pegang gelaran juara semula, terutamanya pelajar UPM sendiri sudah semestinya. Dan seterusnya Boh UPM itu daripada Amin Dekit, sama seperti Amirul Faiz tadi, dia pun inginkan UPM mempertahankan gelaran juara SUKIP. Seterusnya mentang-mentanglah dulu juara ya. Tapi dengan rasa bangganya Paik dan Amalina, dia pun kata walaupun hantar UPM ni walaupun hantar kontingen yang sikit tapi prestasinya bukan calang-calang, tetap mantap. Amir Azrul pula, alumni UPM sendiri teruja dengan SUKIP dan inginkan UPM menang. Bukan pelajar UPM saja yang beri komen terhadap SUKIP ini. Seterusnya, universiti lain pun nak gelaran juara juga, macam seorang tim ni pelajar daripada UNIMAP. Dia kata rebut tempat UPM. Dan seorang lagi pun, Taufik, mempertahankan maruah UiTM. Katanya UiTM pun tidak kurang hebatnya. Dan kalau kita boleh lihat ya Prof dan Zul, bukan setakat konteks-konteks lain seperti akademik dan seterusnya, tapi sukan juga boleh meningkatkan sesuatu institusi, kerana ini sukan menjadi perbualan yang sangat rancak di kalangan orang muda. Terima kasih Nursia atas maklumat yang dikongsikan itu. UPM sendiri, tadi Prof kata ada 4 Olimpiad daripada UPM sendiri. Kalau London 2012, itu mungkin kita boleh cerita. Prof banyak juga bercerita dan juga pakar mengenai hal luar pelajar ini kerana berlama duduk di situ juga. Mungkin sesuatu yang boleh dikongsikan selepas ini. Bagaimana kita melihat modal insan dan juga daya saing dan segala mahasiswa itu mungkin perlu dilihat dalam konteks masa juga. Itu perbincangan kita dalam agenda awani selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, betul kita dalam agenda awal ni. UPM baru-baru ini juga berjaya meningkatkan ranking penarafan UI Green Metric World University Ranking 2013 ke tempat ke-16 berbanding ke-19 pada tahun sebelumnya, dan tersenarai juga University of Nottingham dan juga universiti lain di seluruh dunia. Dan kalau kita bercerita mengenai gaya hidup yang lestari, kita bercerita mengenai green community ini, sesuatu yang perlu dimulakan di universiti, satu perkara yang jelasnya di situ. Dan saya mungkin nak kaitkan juga dengan apa yang Nursia katakan tadi, sukan, komuniti, student dan sebagainya. Sesuatu yang mahu dilaksanakan oleh pihak universiti, kalau contohnya dalam kehidupan green ini, ianya mungkin tidak akan berjaya kalau ini datang daripada pihak pentadbiran universiti saja, tanpa disaut oleh para pelajar. Jadi hari ini bagaimana tekniknya untuk menggalakkan pelajar dapat partisipasi sama sekali, dan juga kalau kita bercerita mengenai pemerkasaan pelajar pada hari ini, ianya perlu dalam nafas dan juga strategi mereka sendiri. Mungkin ini suatu sikit yang berbeza dalam 5 tahun atau 10 tahun yang kebelakangan ini. Bagaimana Prof? Okey. Cakap dengan Nursia tadi dulu ya. Kita di London, kita ada 4 orang Munji punya ni adalah yang mewakili negara. So untuk SUKIP ni saya kata tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okey. Kalau kata sayur je. Tapi dalam Green Metric Index, kalau dulu-dulu penerimaan pelajar, kan kata-kata dalam majlis ini adalah mereka tidak suka dengan diarah kerana generasi muda. Tetapi cara kita proaktif dia adalah kita tanya apa yang dia nak. Mereka sayangkan kampus. Kampus Universiti Putra Malaysia penuh dengan rimbuan hijau dan sebagainya. Green campus. Apa lagi yang kita boleh buat? Dia kata why not basikal? Basikal bagus. Kalau basikal bermakna saya akan kurangkan bas. Saya akan kurangkan penggunaan daripada asap dan sebagainya. Kos pun kurang kat situ. Jadi secara tidak langsung saya hanya orang kata facilitate. Mengadakan lane basikal. Mengadakan tempat yang berjalan kaki untuk teduh. Jadi apabila kita buat research, kita rationalize untuk berjalan kaki daripada college ke tempat kuliah 5 minit. Setakat 5 minit dalam keadaan Malaysia mereka tidak ada. 10 minit dia akan berpeluh. Jadi kita cari yang untuk begitu juga dengan basikal. Kalau berbasikal dalam 1 minit tak ada masalah. Jadi daripada college ke fakulti maksimum 2.7 minit. Jadi dia tidak menjadi halangan, tidak jauh. Yang kedua, kalau tengok dari segi lokasi, kalau berbukit dia rasa susah sikitlah. Terutama bila orang wanita pakai baju kurung dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan, kita target
di college di UPM kita ada college lembah. College kedua dan sebagainya. Jadi untuk semua tu 3,500 populasi. Kalau to be kita modest lah untuk yang ni saya target 50%. Saya ada 1,700 basikal untuk tahun pertama. Tapi alhamdulillah dengan saya setiap hari Jumaat petang berbasikal bersekali dengan mereka, mereka lihat kalau pengurusan universiti dah boleh berbasikal, apa tak mereka? So hakikatnya pada yang kita ni kita ada 3,700 basikal di dalam kampus. Dan ini kita sokong pula dengan bas-bas yang menggunakan CGV buses. So ini adalah dengan kedudukan dan juga dengan jaringan industri dengan kita dengan beberapa syarikat luar menanam pokok dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita punya Green Metric Index, World Green Metric Index naik daripada 19 ke 16. Apa kriteria World Green Metric Index kalau kita boleh kongsikan sekali? Dia ada 2-3 perkara. Satu, suasana dan infrastruktur. Yang ini kita macam kita tadi secara natural kita dah ada tumbuh-tumbuhan, pokok dan sebagainya. Yang kedua, dari segi penggunaan tenaga. Tadi kita dah pakai CGV, kita pakai beberapa yang kata recyclable energy. Dan juga kemudian sisa buangan. Kita sudah ada tong-tong sampah yang mana plastik dan sebagainya. So begitu juga yang lain-lain penggunaan air. So ini adalah yang kita rasa kita boleh. Dan hasil daripada ini kita bagaimana kita we are the best in Malaysia. Dan juga kalau di benua Asia Tenggara ni Nottingham di UK lah, bukan Nottingham Broga tapi di sini kita Universiti Putra Malaysia we are the best. We are the top. So ini saya rasa bagaimana kita menggalakkan. Kerana kita sebagai pentadbir ni kita apa yang orang muda nak. Yang ini mereka sonok dengan berbasikal. Mereka sonok dengan jalan kaki. Jadi kita facilitate benda. Itu mungkin dalam satu pintu dalam gaya hidup contohnya, satu contoh yang dapat masuk dan juga dapat keserasian atau pembudayaan itu. Dan bagaimana ini mungkin dapat dilakukan dalam satu tahap yang lebih lagi. Mungkin dengan pintu masuk kepada basikal dan sebagainya, inilah juga memudahkan kepada hasil-hasil inovasi yang baru, sesuatu yang jaringan industri yang lebih besar. Dan juga kalau kita bercerita mengenai pengkomersialan juga boleh dilakukan dengan lebih mudah kerana persekitarannya itu sudah ada dan kondusif. Bagaimana ini mungkin dapat ditingkatkan satu peringkat yang lagi? Saya rasa sekarang ni apa yang kita nak terapkan adalah believe in yourself. Bermakna pada pelajar, kalau kita believe in a natural environment, bagaimana kita boleh dan semula jadinya semua pihak. Apa yang kita perlu satu ekosistem. Sehingga kalau kita boleh berniat besar, saya nak menjadikan Serdang sebagai biomass. Sebab tadi UPM dekat Serdang kan dah lama. So bagaimana Universiti Putra Malaysia wujud di Serdang dan bagaimana masyarakat Serdang menerima UPM dari segi green. Makna dia orang kita tengok tadi macam Reading umpamanya Nottingham, mereka pergi ke universiti. Kalau macam di apa ni Wageningen, community berbasikal. Kalau kita pergi di London, semua orang berbasikal. Kerana dia menjadi satu komuniti, satu budaya. So bagaimana menggunakan generasi muda ini dalam satu ekosistem konteks Serdang tadi boleh kita upayakan dalam menjadikan satu yang orang kata green. Dan green environment. So ini semua saya rasa semua satu ekosistem yang Prof, banyak lagi kita nak cerita, tapi Prof mungkin boleh datang lagi bersama kami dalam agenda awal ni, atau banyak lagi program kita di Astro Awal ni. Itu mungkin kita boleh book masa yang lain juga. Terima kasih Prof kerana bersama kami dalam agenda awal ni pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika anda ada sebarang pandangan, mungkin boleh teruskan bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awal ni, atau boleh teruskan mendapatkan pandangan dan juga mendapatkan berita segenap dimensi di astroawalni.com, dan juga boleh muat turun aplikasi kami di Google Play Store dan juga di App Store. Sekian saja agenda awal ini untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak Prof.